Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 30 hari bulan Syawal 1443 bersamaan dengan 31 Mei 2022, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Perisai Muslim. Kitab Perisai Muslim ni kitab yang kecil, ringkasan kalau kita nak katakan, ataupun rumusan daripada kitab Al-Azkar An-Nawawi. Imam Nawawi tulis kitab Al-Azkar, besar kitab tu. Perisai Muslim ni cucu cicit dia ya, tapi boleh katakan khulasah bacaan-bacaan yang ada dalam azkar tu ada di sini. Alhamdulillah. Kitabnya kecil, manfaatnya besar kerana dia memberi tunjuk ajar kepada kita apa yang patut kita baca dalam sepanjang hari kita hidup ni. Jadi sambungan kita pada kali ini, bacaan yang ke-8, bacaan sebelum berwuduk. Kita nak ambil wuduk, kita nak baca apa? Dalam kitab ni kata ringkas je, bacaan dia nya bismillah. Bacaan dia nya bismillah. Kita pergi ke pakai air, kita baca bismillah. Tak usah baca banyak-banyak, cukup dah kita baca bismillah. Mana ke cerita hikayat dia, dalil dia mari mana? Ini yang menariknya kita yang kita baca ni. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada solat, mana tak sah solat siapa yang tidak ada wuduk. Orang ada wuduk, tak ada wuduk pergi solat, tak sah. Wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Dan tak jadi wuduk bagi mereka yang tidak sebut nama Allah ketika ambil wuduk. Hadis ini rawahu Ahmad, Abu Daud dan lain-lain dengan sanad yang baik. Alhamdulillah. Maka bila kita nak ambil wuduk, sunat dalam fiqh kita, sunat kita baca bismillah. Setakat tu ya. Tak payah sudah bismillahirrahmanirrahim, itu kita nak baca Fatihah nanti. Tapi bagi kita yang nak ambil wuduk ni, memadai dengan kita baca bismillah. Kita baca bismillah, cukup dah setakat tu untuk kita ambil wuduk. Mana hadis ini jelas kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita bila nak berwuduk kita kena baca bismillah. Timbul lagi soalan, nak baca masa mana tu? Masa mana kita nak baca? Jawabnya, permulaan kita ambil wuduk lagi kita baca bismillah. Timbul lagi soalan kedua, rumah saya tempat ambil wuduk dalam tandas. Ini masalah kita lah ni. Kebanyakan bilik air kita tempat ambil wuduk sekali dengan tandas. Habis kita nak baca macam mana nak baca? Dalam tandas tak boleh baca bismillah. Jadi ada dua keadaan, sama ada kita baca bila nak masuk tandas nak ambil wuduk tu kita baca bismillah awal, ataupun kita baca bismillah dalam hati. Bismillah dalam hati, sebagaimana niat kita juga dalam hati, niat kita juga dalam hati. Jadi alhamdulillah, ini di antara sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat di antara sunnah ataupun sunat dalam berwuduk ni, mula-mula kita basuh tangan. Basuh tangan dulu sebelum ambil wuduk lagi tu, basuh tangan. Komo-komo, masuk air dalam hidung,
Baca bismillah, barulah bila kita nak basuh muka hak rukun tu, barulah niat situ. Saja aku berwudu karena Allah Taala, kita niat di situ. Jadi alhamdulillah. Jadi baca bismillah ini termasuk dalam mustahab sunat. Itu pandangan kita lah, kita ambil dalam pandangan fiqh mazhab Syafi'inya kata sunat, walaupun ada juga mazhab lain yang kata wajib, kita kata setakat itulah. Adapun bacaan-bacaan yang terdapat dalam setengah buku, bacaan ambil wudu setiap anggota. Ada kan setengah buku tu dia kata setiap anggota. Bila basuh muka kita baca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh. Bila basuh tangan Allahumma atini kitabi biyamini. Bila basuh kaki Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat. Bacaan tu makna dia cantik, tapi tidak warid daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni boleh katakan majoriti tempat ambil wuduk kita di mana? Pakai air. Kalau setiap anggota kita baca, berapa banyak air duduk keluar pembazir air di situ lagi banyak. Jadi memadailah kita baca di permulaan dan kita baca setelah selesai berwuduk. Bila selesai berwuduk kita pun baca. Jadi alhamdulillah, inilah di antara sunnah yang kita diajar. Bismillah ni sunat ketika kita nak berwuduk dan sunat ketika kita nak makan. Jangan lupa makan bismillah dulu. Bismillah. Setakat tu ya. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim pun tak apa, tapi memadai setakat bismillah. Dengan nama Allah, maka bismillah, kita ambil wuduk, cukup. Memadai setakat itu. Alhamdulillah, itu bacaan kita yang pertama sebelum kita berwuduk. Kita pindah pula ke bacaan ba'dal wudu, az-zikr ba'dal faragh minal wudu. Bacaan setelah selesai wudu. Ini panjang. Panjang cerita, panjang hikayat, sangat besar kelebihan dia. Kalau kita tak baca hak ni, amatlah rugi. Muslimin dan muslimat, kita rugi, keluarga kita rugi kalau kita tak ajar anak-anak kita, cucu kita baca zikir yang sangat besar itu. Bacaan yang ke-9, bacaan tajuk dia nombor 9, bacaan selepas berwudu. Nombor bacaan dia 13. Kita baca apa setelah kita berwudu? Kita baca, tengok dalam kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setakat tu dulu. Dia banyak bacaan, nanti kita ambil bacaan yang kedua, yang ketiga. Ada 3 bacaan. Kita baca setakat tu, makna dia aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji melainkan Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, dan aku mengaku bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan pesuruhnya. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Cerita dia macam ni. Kita bagi cerita baru tuan-tuan rasa orang panggil naik zuk, naik semangat sikit. Seorang sahabat Nabi nama dia Uqbah bin Amir. Nama dia Uqbah bin Amir. Uqbah ni dia jaga unta. Jaga unta ni duduk pada pasir lah. Dia giling dengan sahabat dia. Waktu hari ni dia jaga unta, sahabat dia mari dengan Nabi kuliah. Esok dia dengar kuliah, sahabat dia pergi jaga unta. Ada shift. Kalau kita hari ni dia panggil kerja pakai shift. Gila. Tapi mereka tak mau terlepas ilmu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku pergilah jaga. Bila dia balik pada waktu petang, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkuliah. Aku dengar Nabi kita bersabda, "Ma min muslimin yatawadda." Tidak ada mana-mana orang muslim yang berwuduk, elok wuduk dia, kemudian dia bersolat,
solat sunat wuduk ke. Kalau dah masuk waktu zuhur, solat sunat qabliyah. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi. Dia solat itu hati dia betul-betul ingat kepada Allah, tak khayal. Illa wajabat lahul jannah. Nasai orang ni masuk syurga. Allahu akbar. Qala faqultu ma ajwada hazihi. Oh, cantiknya, comelnya tazkirah yang disampaikan oleh Nabi ni untuk kita jaga wuduk, jaga solat. Tiba-tiba ada seorang duduk belakang dia japu. Oh, kata-kata japu. Japu di maknanya mencelah. Dia kata allati qablaha ajwad. Yang belum pada mu dengar tadi lebih sedap lagi. Apa dia? Aku berpaling tengok siapa dia yang bercakap ni? Faiza Umar. Yang kata tadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qal inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Aku tengok baru masuk sini. Sebab tu aku nak bagi tahu kamu terlepas yang awal. Apa dia yang awal? Qala sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda. Tidak ada mana-mana seorang kamu yang telah berwuduk kemudian yubligh atau yusbigh, dia sempurnakan basuhan dia tu, 3 kali dengan maknanya sempurna wuduk dia tu, dengan komo-komo je, dengan apa, selesai wuduk dia baca doa ni, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Itu riwayat satu lagi. Apa kita dapat? Tulis tuan-tuan, tulis di kitab, mana ada kitab. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Dia baca je doa ni, nasaya dibuka bagi dia 8 pintu syurga, dia boleh masuk pintu mana dia nak. Allahu akbar. Hadis ini dalam Muslim, hadis yang sahih. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil wuduk dengan sempurna, kemudian kita baca doa ni, dibuka untuk kita 8 pintu syurga. Abwabul jannah, 8 pintu syurga dibuka dengan sebab kita berwuduk dan kita bersyahadah. Jadi kalau kita duduk main wuduk, duduk buah-buah, sibuk dengan benda lain lepas wuduk, tak baca doa, rugilah kita. Allah Ta'ala beri peluang yang begini besar, peluang yang kita nak ambil ni begitu besar, tiba-tiba kita buat main-main, kita mengatakan Allahu Akbar. Maksudnya pintu syurga 8 dibuka semua sekali, mu pilih pintu mana nak masuk. Kenapa kita tak nak jaga wuduk? Kenapa kita tak nak ambil doa wuduk? Ada setengah-setengah di masjid ni dia tulis siap dah doa lepas wuduk ni, tulis dah. Tapi tulis pun orang tak baca juga, rugi. Perisai Muslim ada dalam poket pun tak baca, rugi. Jadi daripada hadis ini, apa yang dapat kita fahami? Yang pertama, sahabat ni sangat loba menuntut ilmu. Sahabat Nabi sangat loba menuntut ilmu sehingga mereka tak mau. Dulu bukan ada rakaman macam kita ni. Zaman sekarang ni tak apalah, duk jaga unta tengah padang pasir boleh tengok live lagi. Macam orang sekarang ni tak apa, tak pergi masjid pun. Dulu belum PKP dulu ramai di masjid. Lepas PKP ni, moga ustaz-ustaz pakat duk mengajar aku alam maya belaka dah. Duk live sana sini, dia kata tak pergi masjid pun boleh mengaji juga. Kalau tak sempat hak ni, kita lepas isyak nanti kita ulang kaji balik, kita dengar balik punya rakaman. Banyak adalah alasan untuk tak pergi masjid, kita kata rugi tuan-tuan. Jadi sahabat ni sampai peringkat begitu sekali, mereka tak mau terlepas tak mau terlepas daripada ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita kena ambil wuduk dengan sempurna, jangan duk sibuk-sibuk duk buat benda tu. Dan yang ketiga, jangan lupa baca doa selepas wuduk. Itu yang pertama. Kemudian bacaan yang kedua, tengok bacaan yang ke-14. Boleh sambunglah lepas pada asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kita sambung doa ni, boleh. Allahumma ij'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku daripada golongan orang yang bersih. Bersih di sini dua-dua. Bersih fizikalnya comel, bersih batinnya daripada sifat-sifat yang buruk, yang keji, daripada sifat yang tidak baik. Hadis ini rawahu At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, alhamdulillah. Dua, kita boleh baca. Dalil dia sama juga daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu beritahu kepada kita, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu', siapa dia berwuduk dengan elok, kemudian dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, maka riwayat ni ada tambahan yang kedua, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, dibuka baginya pintu-pintu syurga, dia masuklah di mana pintunya dia nak. Kita kata alhamdulillah. Jadi elok sangat kita minta Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang bersih. Sebelum kita masuk solat, kita wudu, kita nak bersihkan jiwa kita. Barulah dalam solat kita tu, bila kita masuk solat dengan jiwa yang bersih, insya-Allah khusyuk itu lebih dekat. Khusyuk itu lebih menjadi lebih dekat kepada kita, sebab kita masuk dalam keadaan jiwa yang baik. Tapi kalau mari dengan jiwa hak serabut, nak duk mikir ke benda tu, mikir ke benda ni, jadi masuk dalam solat pun duk fikir benda tu, khayal banyak sangat. Sebab apa? Sebab kita masuk dalam keadaan otak kita terbelenggu dengan apa yang kita fikir. Otak kita terbelenggu dengan apa yang kita fikir. Sebab itulah kadang-kadang orang ni dia suka bermimpi. Dia mimpi itu benda dia mikir tu ya. Belum tidur dia tengok video gajah menitah jalan ke apa benda. Dalam mimpi nampak gajah. Sebab dia tengok tu. Ataupun dia fikir satu benda, mana dia terbawa-bawa dalam tidur. Jadi kita ni bila kita nak solat ni, kita dah minta Allah Ta'ala bersihkan jiwa kita, insya-Allah kita solat dalam keadaan aman, bersolat dalam keadaan yang bersih. Mudah-mudahan kita mendapat khusyuk yang begitu baik. Bacaan yang ketiga selepas wuduk juga, kalau kita boleh hafal tiga-tiga ni. Kalau tak boleh hafal tiga-tiga, ambil yang pertama tadi. Yang pertama tu, yang nombor satu. Ataupun kalau nak tulis di tempat wuduk tu, tulis semua tiga-tiga ni. Mana hafal yang mana satu, alhamdulillah. Bacaan yang ketiga daripada wuduk, selepas berwuduk, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagi Allah. Aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku memohon keampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Hadis ini dikeluar oleh Imam An-Nasai dalam kitab Amal Al-Yaum wal Lailah. Dan lain-lain ulama, alhamdulillah, sanadnya baik. Sanadnya sahih. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi kita bersabda, siapa dia ambil wuduk, dia baca doa ni. Siapa dia ambil wuduk, dia baca doa ni, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini ditulis, malaikat tulis fi raqid, ditulis dalam satu lembaran, thumma tubi'a, kemudian ditutup, falam yuksar ila yaumil qiyamah, tidak dipecah, tidak dibuka sampai pada hari kiamat. Thumma rufi'at, ada riwayat lain kata rufi'at tahtal arsh, malaikat simpan di bawah arsy. Ini bacaan-bacaan yang sangat besar ini. Kita mengatakan para jemaah sekalian, elok sangatlah kita baca doa ni. Dan doa ni juga mungkin tuan-tuan selalu ingat kan, doa ni biasa orang baca bila? Selepas majlis. Tidak dipanggil kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maknanya ada bacaan, dia baca, boleh baca banyak tempat. Baca doa ni di antaranya
boleh baca di sini dan boleh juga dibaca di tempat yang lain yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam doa Allahumma fatiras samawati wal ard. Itu doa pada waktu petang, pada waktu pagi. Dan boleh juga doa itu juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi kepada Sayyidina Abu Bakar, kita baca sebelum tidur. Jadi ada beberapa doa yang dia berulang. Boleh kita baca sini dan baca di sini. Kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, inilah di antara amalan yang kita nak buat. Amalan yang kita nak buat iaitu bacaan-bacaan yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah, senang, dan dia mempunyai kedudukan yang begitu besar. Menduduki kedudukan yang begitu besar. Sebab apa besar? Yang pertama, riwayat daripada Nabi. Nabi sallallahu ajar, Nabi baca. Yang kedua, bila kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bermakna kita telah mengikut apa yang dibuat, yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ni suka sangat, nak sangat hak Nabi buat, tapi kadang-kadang tak jumpa benda. Hak Nabi ajar zikir, bacaan, tak ikut. Tapi kalau orang kata ni hak barang Nabi ni, hak jadi selalu. Sampai mereka air hak harga RM1. Oh, kalau jadi hak sunnah Nabi ni RM5 selalu sebotol naik. Maknanya kita tu suka ke benda, tak suka kepada ajaran yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah. Mari kita baca sama-sama sekali. Ambil, orang panggil ambil ijazah. Doa zikir selepas berwuduk kita baca. Selepas kita basuh kaki semua, kita baca doa ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat dah tak? Maknanya kalau ingat dah tak baca, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengambil jalan yang merugikan diri sendiri. Kalau tak ingat lagi, kata alhamdulillah. Allah Ta'ala izinkan kita hidup sampai hari ini untuk kita menerima ijazah bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita berwuduk. Timbul lagi soalan yang sama. Tadi nak masuk tandas, saya baca. Habis selepas doa ni nak baca kat mana? Dalam tandas tadi baca. Kita keluar daripada tandas. Sebab itulah elok sangatlah para jemaah sekalian, kalau kita boleh buat di rumah kita, di bilik air kita tu, kalau rumah besar lah, rumah kecil apa nak buat, bilik air kita tu biar ada dua tempat. Tempat buang air satu, tempat wuduk satu. Mana kita nak buang air besar atau kecil, ada bilik khas kecil, kamar kecil, ada setengah. Bila selesai semua, kita nak wuduk, kita keluar dekat sink, ambil wuduk itu, boleh baca bismillah, boleh baca doa selepas wuduk, alhamdulillah. Tapi kalau terpaksa kerana keadaan tidak mengizinkan, rumah sempit, rumah kecil, tak apa, ambil selesai basuh kaki semua, kita keluar baca doa. Cuma timbul ada satu lagi soalan, adakah kita kena, adakah sunnah waktu kita baca doa itu kita tengok ke langit? Dia ada setengah bacaan ni, dia kata kita tengok ke langit, tengok ke atas, raf'un nazar ila sama, lepas pada kita wudu. Jawabannya ada sebuah hadis, ada hadis ini, hadis Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man tawadda'a fa ahsanal wudu, siapa dia ambil wuduk dengan elok, thumma rafa'a nazarahu ila sama', dia tengok ke langit, sambil dia tengok tu kita baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maknanya contohlah kalau kita ambil wuduk, kalau ambil wuduk dalam bilik air, nak tengok apa? Tengok katak nak buat cicak.
Macam kita ambil wuduk di tempat wuduk di luar tu. Jadi elok juga lepas ambil wuduk tu kita tengok, angkat kepala ke langit, kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, dan muhaqqiqu al-musnad mengatakan sahih li ghairihi. Maknanya hadis tu sahih li ghairi, mana hasan. Jadi boleh kita amal dengan dia. Boleh jadi yang ni jarang kita buat. Ni insya-Allah lepas pada kita belajar ni kena buat. Kalau kita ambil wuduk di tempat terbuka, elok kita tengok ke atas sambil kita baca doa. Wallahu a'lam. Pasal apa nak nampak pintu langit terbuka ke macam mana? Kita kata wallahu a'lam. Itu di antara riwayat. Riwayat itu juga riwayat dengan sanad yang baik yang diterima. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah satu cerita, kita berpindah pula kepada zikir bacaan yang ke-10. Az-zikru 'indal khuruji minal manzil. Bacaan ketika nak keluar dari rumah. Kita nak keluar rumah nak baca apa? Moleknya ni tulisan-tulisan macam ni kita tulis, lekat di tepi pintu. Nak keluar rumah baca dulu. Bismillah. Kata belakang Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ana yakin tuan-tuan dan puan-puan ingat dah doa ni. Betul tak? Siapa dia tak ingat bismillah tawakkaltu 'ala Allah? Angkat tangan kalau tak ingat. Ingat belakang dah. Wala haula wala quwwata illa billah, ingat juga. Cina kapuh bukan Islam boleh kata ni. La haula wala quwwata illa billah. Dia kata. Dia kata. Kita ingat dah ni. Cuma yang bimbangnya tak ingat nak kata masa keluar rumah. Itu yang kita bimbang hari ni. Ingat nak keluar rumah, sibuk ni. Kita siap-siap nak keluar rumah pakai telefon. Pakai pegang telefon ya pakai berau, pakai turun kita tak baca doa apa. Jangan. Break dulu seketika. Sekejap dah. Berhenti bentar dah. Kita baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah dan tiada daya serta upaya kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mana aku serah diri aku pada Allah, tak ada upaya nak jaga keselamatan, nak sampai ke tempat yang dituju kecuali dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Hadis ni riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Coba tengok kelebihan dia. Biasa kalau tengok kelebihan ni semangatlah nak baca insya-Allah. Sebab kita ni suka cari benda-benda yang ada power, kata orang tak? Ada power. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi." Apabila seorang laki-laki, termasuklah seorang wanita, keluar daripada rumahnya. Kita nak keluar, kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bila kita baca doa ni, yuqalu hina izin, malaikat jawab selalu. Malaikat kata apa? Hudita, satu, wa kufita wa wuqita fatanahalahu syaitan. Dengar dia punya apa kelebihan tadi kan? Malaikat kata wuqita, kamu di kufita, kamu telah dijaga daripada perkara yang tak baik. Satu. Wa wuqita, kamu dijaga daripada dikacau oleh syaitan, jin dan manusia. Syaitan ada dua. Wa hudita, kamu diberi petunjuk, bimbingan ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun ke jalan tempat kamu nak tuju nanti. Fatanahalahu syaitan, syaitan pun tak kacau dia. Allahu Akbar. Syaitan tak kacau dengan sebab kita baca doa ni. Dalam hadis satu lagi, fayaqulu lahu syaitan akhar, syaitan lain pula duduk tepi jalan ni. Dia kata apa? Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi. Macam mana mau nak pergi kacau orang tu, dia telah dapat petunjuk, dia jaga oleh Allah Taala, dia masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita tak nak baca? Baca doa ni. Turun daripada rumah baca. Kalau ada orang ajar benda pelik-pelik, nak masuk hotel ke nak pergi mana-mana ke turun, penjaga kawasan ni tolong jaga. Jangan peduli. Itu semua tu seruan-seruan syaitan belaka tu.
Allah Ta'ala dah jaga kita dengan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, cukup. Kufita wa hudita wa wuqita. Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala bimbing kita, Allah Ta'ala bagi petunjuk pada kita. Kita memadailah dengan apa yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Baca doa. Cuma timbul lagi nak turun tu ustaz, kaki kanan ke kaki kiri? Timbul masalah sini pula, kaki kanan ke kaki kiri. Jawab dianya, yang ada nas hadis, yang ada dalam nasnya masjid. Masjid masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Sebab apa? Masjid tempat yang mulia. Kita mula dengan kanan. Tandas tempat yang tidak mulia, tapi tempat diperlukan oleh kita. Tak ada tandas, sudah kita. Tak ada tandas hura-hara. Walaupun kita perlu, tapi tempat itu dikira tempat yang kotor, sesuai dengan dia kaki kiri. Tapi untuk rumah dengan ni sama ya dia. Masuk rumah baik, keluar rumah baik, insya-Allah. Kecuali orang tu niat keluar rumah nak pergi buat maksiat, kaki kiri juga. Sebab dia nak pergi tempat tak baik. Jadi eloklah kita turun rumah kita dengan kaki kanan. Sebab dalam sunnah Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita at-tayamun. Nabi suruh guna kanan. Jadi kalau kita turun kaki kanan dulu, kaki kanan lah pijak selipar dulu pun. Jadi kita ambil selipar kita, kasut kita dengan kaki kanan, dan kita melangkah dengan kaki kanan, sebagaimana kata orang langkah kanan. Langkah kanan. Wow, pasal itulah budak-budak katun ni kata, Malaysia ni banyak langkah. Langkah ni macam-macam langkah ada. Lepas Covid ni langkah ke masjid tak apa nak jadi. Langkah banyak dah. Langkah sana, langkah sini, lompat sana, lompat sini, tapi langkah ke masjid kurang jadi. Dalilnya lepas pada Covid ni boleh katakan ramai imam-imam ahli kuasa masjid duk bincang, dia kata peratus kedatangan masyarakat umat Islam ke masjid makin kurang. Patutnya lepas kena Covid 2 tahun tak pergi masjid ni lagi ramai, tapi tidak, makin kurang. Kita nak kata apa? Allah Ta'ala lah pilih setiap orang itu, siapa yang mendapat rahmat Allah, maka dialah orang yang sampai ke rumah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang kita sampai ke rumah Allah, katalah alhamdulillah. Kata alhamdulillah. Waktu bila azan, hayya 'alas salah, kita buat pengakuan. Mengaku depan Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya nak pergi masjid kecuali dengan pertolongan Allah. Bila tuan-tuan sampai di masjid, bermakna kita dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, tak pergi, tak sampai. 2 minggu lepas tu email baca khutbah. Tajuk dia, jauhkah masjid anda? Betul tak? Tajuk sinis. Sentak kata orang sekarang ni. Tapi tak koyak juga buat kita. Dengar tajuk balik, tak mari juga masjid. Asal tu. Zuhur tu mari lah, Jumaat tu mari, balik sama juga. Sebab sudah jadi satu new normal, budaya baru tak pergi masjid. Kata apa budaya baru? Kita nak budaya baru, orang lagi ramai ke masjid. Macam-macam orang buat inisiatif sekarang ni. Imam terpaksa kena buat hadiah lah. Budak-budak pergi masjid boleh hadiah, boleh pasika, boleh macam tu macam. Dia pergi masjidnya budak, mak boleh pasika, ayah tak pergi juga. Tak jadi. Baik. Satu lagi bacaan keluar rumah. Tengok bacaan yang ke-17. Ikut baca. Ni payah sikit. Dia payah tu sebab apa? Jarang baca. Kalau baca sentiasa mudah ya. Kata, Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung denganmu, an adilla, supaya tidak sesat, au udalla, atau aku disesatkan oleh orang. Kita tak mau sesat, kita mau jalan siratal mustaqim. Au azilla, au uzalla, ataupun menyeleweng atau diselewengkan. Tak mau. Au azlima au uzlama, ataupun aku berbuat anaknya zalim kepada orang, atau aku dizalimi. Tak mau kita, dua-dua tak mau. Kita tak mau nyanyi orang, kita tak mau orang nyanyi kepada kita, tak mau.
Ha. Au ajhala au yujhala alayya, ataupun aku jadi bodoh, jadi jahil, atau diperbodohkan oleh orang ke atasku. Tak mau, dua-dua kita tak mau. Hadis ini rawahu Ahlus Sunan, diriwayat oleh Imam Tirmizi dan lain-lain. Kita kata Abu Dawud dan lain-lain. Alhamdulillah dengan sanad yang baik. Jadi hadis ini apa cerita dia? Ini menariknya, kita bawa cerita. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi, qalat ma kharajan Nabi. Dengar tuan-tuan, ma kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu, tak pernah Nabi keluar daripada rumah aku, kata Ummu Salamah, illa rafa'a tarafahu ila sama'. Nabi kita tengok ke langit, dia baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini di antara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak boleh baca yang ke-17, bacalah yang ke-16 tadi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Yang ni pasti, dan ana yakin majoriti umat Islam ni ingat hal ini. Ingat. Hak tak ingatnya, ni tak disebut acak kali marah dia mah. Hak tak ingat nak baca ya. Dari sudut hafalan, dari sudut ingat, sudah ingat. Hak tak ingatnya apa? Nak baca. Sebab apa tak ingat? Sebab kita tak ambil berat. Kita rasa alah, baca tak baca apa tu ya. Tak baca pun kelik rumah juga. Jangan. Kita kena ingat itulah di antara amalan-amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita kena ambil berat. Baik para jemaah sekalian, setelah kita keluar rumah, pasti kita nak balik pula. Takkan keluar saja tak balik. Nah, mari kita balik ke rumah. Bila balik ke rumah, apa yang kita nak buat? Bila sampai di rumah, apa yang kita nak lakukan, apa yang patut kita buat. Bila sampai di rumah, jangan lupa baca bismillah. Bismillah. Tengok dalam kitab kita. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Bismillahi walajna, bismillahi wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi tawakkalna. Ini di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita masuk rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi tawakkalna. Jadi alhamdulillah, dengan nama Allah kami masuk rumah ni. Masuk rumah kita dengan nama Allah. Dan dengan nama Allah tadi kami keluar. Dan dengan nama Allah kami bertawakal. Itu di antara doa yang pendek lah. Kalau nak baca doa lagi, ada lagi yang panjang sikit. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Barulah kita sambung pula bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Kemudian bila kita baca doa ni, barulah kita bagi salam pada ahli rumah, assalamualaikum. Kalau ada orang atas rumah, kita bagi salam. Kalau tak ada orang, kita orang mula-mula masuk, lepas kita baca doa, kita kata assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kita bagi salam kita sendiri. Kalau ada orang lain, keluarga kita, anak kita, cucu kita, bagi salam pada ahli rumah. Apa kelebihan dia? Kelebihan dengan ni, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seorang itu masuk rumah dia, fa zakarallaha inda dukhulihi, nak masuk rumah dia baca bismillah. Bismillah saja tak apa. Saya tak ingatlah kharajna wa balajna ni ustaz. Tak apa, baca bismillah. Bismillah, tak apa dah. Qala syaitan, syaitan pun mengilip pala perih-perih di tepi pintu. La mabita lakum. Tak ada tempat tidur kita, malah dia tak boleh masuk rumah. Kita nak makan, kita baca bismillah pula. Qala syaitan wala asya. Tak ada makan malam kita, malah ni bakal lapar gitu. Tapi ingat,
Wa khiza dakhala falam yazkurillah inda dukhulihi. Siapa dia masuk rumah tak baca bismillah. Pakai tolak pintu kau. Mari ambil pakaian ayah klik. Bismillah tak ada. Mana agak? Ni tak tahan ni tengah duduk hello ni. Kita tunggu kereta rekol, pakai banyak-banyak masuk. Perau setan masuk sekali dalam rumah kita. Qala syaitan adraktumul mabit. Oi, happy malah ni boleh tempat tidur. Syaitan suka masuk sekali. Wa idza lam yazkurillah inda ta'amihi. Waktu nak makan tak baca bismillah pula syaitan berpuak makan sekali. Oh, tegam molek malah di tempat tidur pun ada, makanan pun ada. Hadis ni rawahu Muslim. Maka para jemaah sekalian, itulah besarnya kalimah bismillah. Dengan nama Allah tu, semua benda bismillah. Nak makan bismillah, nak ambil wuduk bismillah, nak basuh rumah bismillah, keluar dengan nama Allah. Kita semua perkara kita ni dengan nama Allah. Maka dengan itu terhalanglah syaitan. Dalam siri yang lepas kita dah baca kan, kalau siapa dia masuk bilik air, masuk bilik air, kita baca apa? Bismillah. Sebelum masuk, kita buka pakaian kita, jin tak, syaitan tak nampak aurat kita. Dalam hadis Nabi kata, pelindung di antara kita dengan mata syaitan, bismillah. Kalau kita tak masuk bilik tak baca bismillah, buka kain dalam tandas ke apa, syaitan duduk tengok, dia ni jadi kerja molek. Jadi kita kena lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi anak-anak kita dengan apa? Bismillah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah kita wudu, sebelum wudu, selepas wudu, keluar rumah, masuk rumah. Cukup. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh hafal hak ni pun, bagi ana sudah besar jasa kita kepada tuan-tuan, menyebarkan sunnah, menyelamatkan kita daripada gangguan-gangguan syaitan, jin dan juga manusia yang sentiasa mengganggu kita. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta perlindungan dengan Allah daripada kita ditinggalkan oleh Allah tanpa mendapat taufik, tanpa mendapat hidayah, tanpa mendapat perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bacaan yang ke-12, doa pergi ke masjid dan doa ketika masuk masjid dan keluar daripada masjid, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.